Assalamualaikum, kembali di program Jom Masak dengan Kak Zaida. Untuk episod yang ke-139 hari ini. Assalamualaikum semua. Khabar? Seperti biasa, kita tunggu ramai lagi yang masuk sebelum kita mulakan masakan kita pada hari ini. Hari ni Kak Zaida nak bake. Nampak tu ada mixer hari ni. Nampak mixer tu macam sama colour dengan baju Kak Zaida ni. Yes. Sama tema. Sama dia datang ke nak pink pula tu. Right? Okay, hari ni kita baking. Mesti rakan-rakan viewers kita yang suka membaking, membaking, mesti happy hari ni. Dapat resipi hari ni Resipi kita buat apa ni Kak Zaida? Okay, kita tunggu ramai sikit lagi masuk dan kita akan reveal resipi apa yang Kak Zaida nak bagi hari ni. Okay. Awi and Linda masuk, Ruby Raffles dah masuk. Yes. Okay. Awi Salam and Lin kata baik cikgu. Baik semuanya hari ni. Baik Inaria, baik cikgu. Alhamdulillah ya, kita dapat jumpa lagi hari ni. Kan Nurlizano kata pink hari ni. Ya, hari ni pink. Saya dah jarang sangat pakai pink. Jarang ya, saya boleh dikira dengan jari berapa helai saya ada pink. Okay, sis Putri. Hai Bella and Kak Zaida. Hai. Apa khabar? Dia tanya. Khabar baik kami di sini. Okay, Shikinden katalah, selamat tengah hari Kak Zaida and Bella. Selamat tengah hari. Lama tak tengok live. Handphone rosak. Alhamdulillah kembali dah kita live bersama-sama. Salam sayang dari Melbourne ke tu? Short form MELB. Puan Zaidah dan Bella. Okay, salam sayang back to you. Asia Wakjia. Okay. Wakija. Sorry. Wakija. Okay. Alright, sebenarnya kalau Kak Zaidah hari ni ikut mood hari sebenarnya. Hari ni Selasa. Tiba-tiba kalau ikut mood hari lah. Orang kata ada colour kan. Colour mood hari Selasa purple and pink. Sesuai sangat dah tu. Encik Zahir Yusof pun dah masuk. Salam to both of you. Looks like you are baking today. Yes. Encik Zahir memang menunggu-nunggu kalau kita bake ya. Alhamdulillah. Okey Kak Zaida, nampaknya macam ramai dah juga yang masuk ni. Okey, jom masak dengan Kak Zaida. Kak Zaida nak masak apa hari ni? Okey, jom. Okey, untuk hari Kak Zaida nak beri ataupun nak tunjuk cara kita buat scorpion roll. Scorpion roll ya. Biasanya scorpion roll ni kita boleh jumpa di bakery ya, di bakery lah. Mungkin sekarang dah tak ada, tapi dulu memang top sangat dia. Swiss roll ni lah. Okay, so bahan-bahan untuk scorpion roll kita 2 biji telur. Kalau dapat saiz A ataupun B ya, tapi biasanya A lah kalau kita buat kek ya. 2 biji telur, 8 biji kuning telur. So telur kita 10 kat sini ya. Kita pakai 2 biji whole egg, putih dan kuning 2 biji. 8 biji ni kita ambil kuning sahaja ya. Kemudian 60 gram tepung gandum, 85 gram gula kasta, 110 gram butter kita cairkan. Kemudian 10 gram overload, 15 gram tepung susu, 1 sudu makan coklat Imalco ataupun coklat paste. Kemudian kita guna juga sudu teh baking powder, 1/4 ya sudu teh baking powder, 1 sudu teh vanilla, dan sedikit jam untuk kita buat filling dia ya. Jam ni Kak Zaida guna jam strawberry ataupun raspberry pun boleh. Perempuan perlu panaskan hingga dia cair. Lepas tu kita sejukkan sebelum kita gunakan ya, untuk kita nak buat filling dia. Okey, saya ulang lagi sekali. Bahan-bahan untuk scorpion roll kita: 2 biji telur, 8 biji kuning telur, 60 gram tepung gandum, 85 gram gula kasta,
110 gram melted butter ataupun butter yang dicairkan, 10 gram overlap, 15 gram tepung susu ataupun susu tepung, 1 sudu makan coklat Malco ataupun coklat paste, suku sudu teh baking powder, 1 sudu teh vanilla, dan sedikit jam yang telah saya cairkan. Ya, cairkan tu you panaskan aja lah ya. Okey, Kak Zara guna strawberry jam hari ni. Perempuan boleh juga guna raspberry ataupun mix fruit pun boleh juga ya. Okey. Kemudian kita perlu guna loyang kita ialah 12 kali 12 inci yang telah dialaskan dengan kertas ya, kertas minyak. Okey, macam ni. Kak Zara pakai loyang ni je lah. Okey. Cik Zahir Yusof tanya telur grade A ke? Yes, grade A. 2 biji. 2 biji telur grade A. Kuning telurnya pun 2 biji. Grade 8 A juga Okey, so harapnya you all dapat salin ya resepi yang Kak Zaidah dah mention tadi. Kejap lagi kalau siapa yang terlepas, kita akan repeat balik resepi, okey? So hari ni kita nak membakar. Okey, kita akan masukkan telur. Tepung. Masuk semua ya. Gula. Overlap. Tepung susu. Baking powder. Baking powder tadi suku sudu teh ya. Okey, ada juga yang baru masuk tanyakan kita nak masak apa ni? Kita buat kek inari ya. Scorpion roll namanya. Scorpion roll ya. Okey, yang Kak Zara masukkan dalam ni ialah telur, kuning telur, putih telur yang sebiji, putih dan kuning tadi, kuning 8 biji, gula kastar 85 grams, tepung gandum 60 grams dan tepung susu 15 gram bersama dengan suku sudu teh baking powder dan 10 grams overlap. Okey, kita perlu pukul hingga dia gebu. Sementara tu kita perlu panaskan oven ya, 180 degrees hingga 17 hingga 180 degrees ya. Terpulang kepada oven perempuan ya. Atas bawah ya, kaki atas bawah. Okay, harapnya you all dengar Zilela Kamsa kata Assalam Chef Zaida, salam dari hospital. Hilang sakit tengok dapur katanya. Get well soon ya. Semoga segala urusan dipermudahkan.
banyakkan berehat. Okey, Siti Hafidah Maksud ada soalan. Salam Bel and Puan Zaida. Telurnya perlu disejukkan dulu tak dalam fridge? Okey. Sekejap Kak Zaida jawab sekali lagi sebab mixer ni bunyi nanti saya jawab sekali lagi ya. Okey, harapnya you all boleh dengar suara saya. Saya dekatkan diri ni dengan phone. Kak Zaida jawab ni ya. Ada soalan tu Rosita Hassan. Salam rindu Kak Zaidah and Bel. Salam rindu back to you Rosita Hassan. Masak apa hari ni baru masuk? Okey, yang baru masuk kita tengah buat scorpion roll. Kita baking hari ni. Cik Zahir Yusof, speed mixer tu berapa ya? Speed mixer. High speed. Okey, speed untuk mixer high speed speed. ya. And you did something bila you pukul ke semua bahan, you kena guna high speed ya. Mula-mula low, lepas tu bila dia dah mix semua, then you tinggikan speednya. Okay. Ramai yang mention Kak saya dah sedoton dengan mixer hari ni. Boleh tengok sebelah. Saya jarang pakai ping tu yang terselah. Right. Okay, kita pukul lebih kurang 5 hingga 7 minit ya. Depends on you punya kekuatan mixer you lah ya. Kita kena pukul sampai gebu ya. Sampai gebu, sampai dia pekat ya. Nanti Kak Zada tunjukkan ya. Zilela Kamsan tanya agak-agak berapa lama high speed? Itulah Kak Zada cakap tadi, 5 hingga 7 hingga 8 ya. It depends on you punya mixer. Okay, kekuatan mixer you, kekuatan beater you, pemukul dia tu. Okay, macam ni dah okey, nampak tu? Okay, kita tengok betapa gebunya dia. Okay, macam ni keadaan dia, okay? Dia gebu ya. Okay, sekarang ni kita akan ataupun nak suka Zada tunjuk gini. Boleh juga tengok tekstur dia macam mana, nak tahu. Dia pekat ya. Macam ni dah okey lah. Kalau sekiranya dia bila perempuan angkat dia jatuh laju, ya, dia meleleh laju, perempuan perlu pukul lagi. Ya, pukul lagi hingga gebu betul. Kadang-kadang mixer kita tidak kuat. Tak kuat untuk nak lambat makan masa yang lama untuk nak naik ya. Kita akan lowkan speednya, perlahankan speednya. Kita akan masukkan vanila ke dalam telur ni, ke dalam butter ni ya. Butter yang dicairkan butter ya. yang dicairkan. Okey, kita akan tuang sedikit-sedikit dengan speed yang perlahan ya. Tadi apa yang tanya tadi ya? Lupa dah tadi. Apa ya? Telurnya perlu disejukkan atau tidak? Yes. Okey, kalau sekiranya dalam adunan tu ada menggunakan overlap, seeloknya telur disejukkan dahulu. Ya. Tindak balas telur sejuk dengan overlap, tindak balas dia cepat ya. Bila kita pukul dia cepat gebu. Kalau perempuan guna telur daripada peti sejuk. Okey. Kita akan pukul dia perlahan, jangan laju ya. Okey, hingga butternya tergaul rata lah. Tadi awal-awal kita pakai high speed. Okey, sekarang ni kita masukkan butter dengan vanilla tu, kita buat low speed. Hanya untuk sebatikan dia Kak Zaida. Jangan pukul ya, jangan pukul lama. Ini hanya untuk kita nak ratakan dia saja.
JK pun dah masuk How are you, katanya. JK? Lamanya tak dengar berita. Assalamualaikum Chef Zaida and Bella. Waalaikumsalam. Dah lama tak log in. Baking apa today? Today kita buat scorpion roll. Hazlin Azman bertanya, telur tu sejuk berapa lama ya? Tak kisahlah, telur sejuk, telur tak sejuk pun boleh sebenarnya. Ya, tak ada masalah, ya. Okey. So kita Ini perlu apa? ini adonannya ya. Okey, nampak tu. Okey, kita perlu larikan sedikit ya. Ketepikan sedikit, lebih kurang 100 gram untuk kita buat untuk kita letakkan chocolate paste. Chocolate paste kat saya dah telap dah. Pekat dia, nampak tu. Dia kena apa ni? Dia kena aircon terus beku Zalila Kamsan tanya Chef, seeloknya telur guna jenis apa? Omega ke? Tak apalah, telur apa-apa pun boleh lah. Janji telur baru ya. Telur sekarang tak ada masalah tu perempuan sebab dia ada taring luput. Maksudnya kalau taring luput dia lama, telur tu barulah. Kalau macam dulu susah sikit dia sebab tak ada taring luput. Sekarang ni dah ada expiry date dia tu. So perempuan tengoklah. Sidang Badaria baking ni macam eksperimen sains. Ada formula tertentu. Chef Zaida, kita dah tahap saintis dah. Kan, semua yang busy dekat dapur membaking, semua saintis scientist in the kitchen Dapat melalui pengalaman ya. Betul. Kadang-kadang bukan teori aja ni ya. You kena buat practical dan you baru tahu. Hazlin Azman tanya, kalau pakai hand mixer nak pukul berapa lama? Pukul sampai dia gebu. Berapa lama tu terpulang kepada your own mixer ya. Kita memukul kek, dia kekuatan dia pada ini. Kekuatan pada ni. Kita panggil balloon whisk. Ini kekuatan dia. Ya, kalau ini wire dia ada 4, dia akan makan masa yang lama untuk nak, sebab sekali dia putar tu bersamaan dengan yang ini sekali putar, dia at least 3 kali putar, ya. So you kena faham tu. Ini kalau you nak beli mixer, you tengok dia punya balloon whisk. Kalau balloon whisk dia banyak wire, bermakna dia senang. Kalau you nak buat kek senang, cepat naik. Kalau yang 4 aja tu lambat sikit. Kalau yang macam lagi halus, lagi penuh, dia lagi cepat naik. So kekuatan dia pada balloon whisk ni. Ya. Okey, so now ni dah siap. Kak Zara akan masukkan yang coklat ni ke dalam piping bag. Okay, sementara tu kita potong kertas ikut saiz loyang. Kemudian kita lebihkan sedikit ya di bahagian tepi ni supaya senang nanti kita nak angkat dia. Ada lagi suggestion Kak Zaida. Maria on, maaf ya, boleh buat Congo bar. Okey, sekejap. Kak Zara ni Kenapa banyak sangat menjawab-jawab patut apa. Dia kena taruh warna kuning. Baru dia cantik. Jadi ikut cara macam ni you masukkan tadi warna kuning. Tak apa, kita dah siap macam ni. Saya dah masukkan kan. Kak Zara dah tuang, malas pula nak ngangkat-ngangkat. Ya, dia kena ada warna kuning ya, baru dia cantik. Baru scorpion roll. Sorry ya viewer. Dia pasal dia buat kerja sambil tu sambil menjawab. Tu yang dia lupa ya. Okey, kita put warna kuning sikit. Jangan buat macam ni ya, masukkan dalam ni warna kuningnya ya. Jangan buat kerja macam Kak Zada ni. Tapi tak apalah. Aduh, hai. Hai kelakar betul lah. Tak apa. Okey, kita letak kat sini sikit. So dia punya batter ni kena warna kuning warna kuning, baru dia cantik ya. Baru dia nampak terselah sikit lah. JK katakan dah lupa. Kan dah. Oopsie daisy. Kalau dia letak semua warna kat sini tadi, pewarna, tak lupa. Okey. Zalila Kamsan kata tak pernah buat style macam tu. Wah, cara baru. Cara baru
Jangan ikut ya, jangan ikut. You letak warna dalam bowl ya. Sebelum tuang dekat dalam tray. Kak Zaidah tadi dah lupa nasib baik ingat juga tu. Kalau dah siap lagi tak lawa. Dia nampak pucat Dia nampak pucat. Ni pun dah nampak pucat sikit ya. Tak apalah. Maklum tertinggal colour. Tertinggal colour. Okay, so it'll be like this lah ya rupanya. Okay. Reminder ya kena ada warna kuning. Ada pewarna kuning. Kak Zaidah nak letak tadi pewarna ni, botol ni besar sangat. Takut menghalang pula nanti view ya. So saya letaklah kat belakang. Bila letak kat belakang terus lupa. Yang sebab kata terkejut tengok tadi rupanya terlupa letak pewarna. Yes, okay. Now kita akan buat line, zebra line dia. Picit biar ke dalam sikit supaya nanti ada dot coklat di dalam roll nanti. Safia bakal tanya, satu adunan dapat satu roll ya Kak Satu roll, Zaidah? yes. Tray kena saiz apa ya Kak Zaidah? Hasrin Azman 12 tanya. kali 12 inci. Right, okay, loyang yang kita pakai sekarang ni adalah 12 inci kali 12 Kali inci 12 ya. inci. Reminder bila kita picit tu ke dalam sikit ya. Okay. Cantik nampak Kak Zaidah line-nya. Belum siap lagi ni. Cantik dah rupanya. Okay. Dan kita akan tarik dia. Arifin Ashikin kata kita buat dia Puan Zaidah tak apa. Tak apa. Don't worry. InsyaAllah. Right. Okay, lepas tu kita akan bakar. Ya, ni tak boleh tunggu lah, kita terus bakar. Okay. Bakar berapa lama Kak Zaidah? Bakar lebih kurang 10 hingga 15 minit. Tak boleh lebih daripada 15 minit ya. Dengan suhu 170 hingga 180 degree Celsius. Okay. Sementara kita tunggu ni, Okay, saya bacakan komen-komen you all. Okay, ramai juga yang bertanyakan masak apa Kak Zaidah buat scorpion roll hari ni Okay. Okay. Chef adunan ni boleh kali 2? Boleh? Okay, so kalau kali Kalau 2 pakai mixer macam ni pun boleh masuk dua adunan ya. Right. Sebab dia putih telur putih telur tak banyak, hanya 2 biji. So you boleh pukul dalam mixer yang this size lah. Dia kalau putih telur banyak yang kita tak boleh pukul dalam mixer kecil ya. Right. Hazlin Azman, kalaulah oven kita kecil agak-agak nak pakai loyang saiz apa dan sesuai ke kita buat roll kalau loyang kecil? Okey, untuk roll kalau dalam resepinya kata 12 kali 12, you tak boleh tukar ke 10 ya. Kalau 10 kali 10, dia akan jadi tebal. So bila dia tebal, dia bila dia roll tu dia tak menyampai nanti ke ujung. Ya. So seeloknya 12 kali 12. Kalau tak boleh, you kena divide resepi dia mungkin bahagi 3, bagi 4, ambil 1/3 daripada resepi, pindahkan ke loyang yang kecil. Okey, tak boleh satu adunan ni masuk loyang 10 ya, nanti dia tebal ya. Tebal dia tak cantik bila kita roll lagi. Yati AB tanya, maaf Kak Zaidah, tu hari brownies loyang saiz berapa? Brownies 8 kali 8. 8 by 8. Umi Zuhairi kata belum bakar pun dah nampak sedap kan? Kak Zaidah punya paste ni quite thick nak ya. So okey, Zalila Kamsan. Chef, banyak-banyak putih telur yang ada tu nak buat apa? adalah benda yang boleh kita buat.
Ya. Kak Zara ada bagi dulu resepi apa ya? Marble putih telur. Then you can use that buat marble. You boleh scroll balik. Dah lama tu resepi tu. Dah I think awal awal. daripada awal. Jadi untuk nak tonton kembali boleh cari di YouTube sahaja. Saya baru cek tadi memang ada di YouTube. Boleh tengoklah untuk resepi apa tu? Butter cake. Putih telur. Marble putih telur. Okay, oven saya kecil, muat loyang saiz 8 inci je. Yang Bob kata. Kecil je? Besar mana besar ni? 8 inci? Ada yang saiz macam tu, personal oven. 8 inci tak boleh roll lah. 8 inci tak boleh buat Swiss roll. Sebab dia too small. Macam mana you nak roll dia? Bila you roll, dia tak menyampai nanti. Dia baru pusing je dah sampai. Dia sepatutnya dia ada pusing one roll like that. Itu baru kita panggil roll. Ya? Betul. Umi Suhaimi kata buat scrub. Wah, buat scrub. Untuk putihkan kulit ke? Scrub. Putih telur. Buat apa tu? Mask. Right. Thank you for sharing. Janganlah buat kek bau telur daripada pagi sampai malam. Tepek pula telur lagi kat muka ya. Yang sebab kata oven Amway memang kecil chef. Yang personal One is oven maybe pula. untuk you bake benda kecil-kecil lah. Untuk kek pun dalam yang 8-8 ya. Kalau Swiss roll memang tak boleh 8, kecil sangat. Setengah orang panggil ni Swiss roll ya. So jadi hari ni special name untuk dia adalah Scorpion roll. Okay, JK kata chef use white egg for meringue recipe for macaron untuk session esok. Wah. Kan, betul. Zalila Kamsan, ada faedah juga duduk kat hospital dapat tengok lama-lama Chef Zaidah. Kalau kat office kejap-kejap tengok sebab nak tengok komputer. Okay, get well soon ya Zalila Kamsan. Salina Sabtu, share tips macam mana nak roll tanpa crack atau kulit kek terkopik, sorry. Okay. InsyaAllah kejap lagi Kak Zaidah akan roll, kita tengok outcome dia macam mana, okay? Boleh resepi boleh didapatkan di komen yang saya dah pinkan. Boleh cari komen daripada Sis Dayang Badaria. Thank you so much Sis Dayang. Okay, boleh tengok bahan-bahan apa yang kita pakai untuk resepi hari ini. Hazina Azman pun ada soalan lagi. Maaf tanya lagi, kalau nak timbang telur, kalau beratnya lebih dari sukatan yang dikehendaki, kita nak buangnya lebih tu macam mana ya? Kak Zaidah. Busy Kak Zaidah tu. Tak ada, saya punya ni tak cantik. Okay, soalannya tadi Kak Zaidah. Maaf tanya lagi, kalau nak timbang telur, kalau beratnya lebih dari sukatan yang dikehendaki, kita nak buang yang lebih tu macam mana? Ya. Telur katalah dia you kena kocok telur tu lah. Jangan timbang kuning dan putih macam tu. Ya, you kena kocok dia. Make sure that even kuning dengan putih tu dah sebati, baru you timbang. Lebihan tu you buatlah apa-apa, goreng ke apa ke. Tapi you kena kocok dulu. PPT ni share juga yang kita buat pavlova pun boleh. Putih telur tu. Betul. Macam-macam pavlova boleh. Yang tadi macaron quite difficult to teach ya. Thanks so much everybody for sharing. Salina Sabtu kata tadi, share tips macam mana nak roll tanpa crack atau kulit kek terkopik. Itu panas oven lah ya. Kak Zaidah pun tak pernah buat dengan this oven. Oven ni pun quite panas. Saya tengah tunggu juga ni. Ya. Maria on jangan lupa tanyakan Kongo Bar boleh hajar tak puan? Boleh nanti ya Kongo Bar. Sebab Kak Zaidah punya oven ni ada masalah itu ni bila saya bake guna grill ya. Yes. So kita tengah menunggu ni. Madam Lenpowiro setia menanti velvet cookies. Okay, red velvet cookies is it? Kita ada siarkan melalui Wanita Hari Ini slot episode yang ke saya pun tak ingat yang ke berapa, dah banyak sangat dah ni kan. Okay, kita ada sharekan resepi red velvet cookies. Boleh cari gambar ataupun yang berkenaan dengan red velvet, insyaAllah ada resepi di situ ya. Madeleine Pawiro. Wan Hamidah, teringat dulu masa belajar di sekolah buat ni nak apa tu?
Rak boleh roll, last lipat je. Macam-macam kan. Okey, Salihah bertanya nak bake berapa lama roll ni Puan Zaidah? Sekejap. Ada sedikit masalah kat sini. Saya Kak Zaidah rasa oven Kak Zaidah ya. Oven saya ni hari tu saya buat kuzi ayam. Now, dia punya panas atas ni dia tak jadi. Jadi dia masak lebih ke yang bawah Dia masak bawah, dia dah ya. Dia ada masalah ni. Ya, but it's okay. Nanti kalau tak tu kita buat lagi satu kali. Saya suruh budak saya timbang sekejap, ya. Dia sekejap je kita buat dia, ya. Dia punya saya akan bakar di oven belakang lah, ya. Tak cantik ni. Jadi macam Just inilah biasa kita tak apa, kita baking live ni. kan. Baking memang ada masalah kadang-kadang. Bukan masalah resipi, sama ada masalah resipi. Kalau resipi good, masalah oven, ya, masalah mixer, all this semua kita kena ambil Mungkin Kak Zaidah boleh tunjuk macam mana, apa keadaan dia. Dia tak dia masih tak ada sedikit apa-apa pun. Tak apa. Saya tengah suruh budak-budak saya siapkan. Maybe we can do another round, ya. Okay, so jadi Saya you all dah tahu. Kita kata saya buat tak jadi kan. Jadi sekejap je. Jadi ini antara apa yang mesti ramai juga yang pernah mengalami masalah yang sama. Tak apa, patah siapa tadi cakap ya? Kita buat dia dulu. Betul. Saya tengah panggil budak-budak saya siapkan. Right. Okay, Hazrin Azman kata sedapnya Kongoba. Ajar nanti ya Kak Zaidah. InsyaAllah. Okay. Encik Zahir Yusof, kalau guna no sugar jam boleh tak? Apa dia? Kalau guna no sugar jam boleh tak? Boleh juga no sugar jam. Ya. Tapi actually the sugar tapi kalau no sugar jam tu dia pun sticky juga. Kita perlukan dia sticky, sebab tu saya panaskan dia, ya. Kalau perempuan terus guna jam yang fresh tu, dia agak berair. Ya, macam ni kita dah panaskan, dia tak berair. Sugar dia dah cair, ya. Dia dah cantik. Kita tak risau kalau dia berair nanti. Okay. Ya. Sekejap ya, boleh tunggu. Siti Hamsyah kata, Hamsyah Saleh, dugaan bertenang. Biasa tu. Dia tak mau kuning, ya. Dia tak mau brown di bahagian atas. Tu tak cantik, ya. Kartini Haji Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guna api atas bawah ke? Ya, saya. Api atas bawah ya, dengan temperature 180 degree Celsius. Okey, selalunya kita akan membakar macam Kak Zaidah kata tadi 10 minit hingga 15 minit. Okey. Sebentar ya, Kak Zaidah tengah usahakan untuk kita bancuh lagi sekali. Disebabkan oven ada masalah, tak boleh bahagian atas tak dibakar. Suhana AJ kata macam problem oven saya juga, panas atas je. Last saya beli baru. Macam tu lah kan, bila dah rosak ni kan. Jadi kita kena cari yang baru lah nampaknya. Macam tu jugalah situasi di sini. Okey. Kan, Azimah Rahim, bagus juga Puan ulang buat, saya terlepas yang mula tadi. Boleh. So jadi boleh tengok daripada awal bancuhannya. Okey. Encik Zahir Yusof, boleh tunjukkan jenama jam tak? Busy Kak Zaidah, sekejap katanya. Tengok dia tak nak coklat, ya. Something wrong. Masih putih lagi di bahagian atas. Rosita Hassan pun kata, biasalah Kak Zaidah, saya pun gitu. Pernah buat kek oven rosak, terbantut kek saya, cubaan betul kan. Especially bila kita bake untuk orders ya. Itu memang cabaran betul. Okey, Siti Hamsyah Saleh, skon Kak dah pernah share tak ya? Skon masih belum lagi. Kita boleh masukkan kat dalam suggestion list. Banyak juga suggestion list yang masih menunggu ya. InsyaAllah kita akan siarkan. Ada suggestion untuk buat skon dah Kak Zaidah? Scones. Scones, InsyaAllah.
Okey, ni kita proses mencairkan Cairkan butter. Okey. Okey. Kita kelakabut sikit tapi tak apa. Tengok tuan dia tak mau coklat langsung. Ya, dia supposed to be dah brown dah ni tapi dia tak brown juga. Okey. So kita akan tukar oven ke oven belakang Saya pun tak tahu oven dia ada perangai ada masalah lah dia buat perangai tak inari. Berpeluh-peluh Kak Zaidah kelang kabut ke dapur ke belakang. Ya, sekejap kita meltkan butter kita dulu. Harap perempuan bersabar. Ya, oven ada masalah. Dia tak nak coklat. Dia sekarang ni fungsi dia hanya api bawah je, api atas tak berfungsi ya. Nora Hanun, scorpion roll ni ada boleh guna dates tak? Maklumlah kami di sini banyak kurma. Kurma? Di Middle East lah tu, kan? You pakai jam kurma lah. Kurma Kan? tu masak. Jadikan dia jam. Boleh selit dekat tengah dia tu instead of you use the jam yang biasa ni. Saleha Baba, kalau guna Nutella atau peanut butter boleh tak Puan Zaidah? Boleh je lah. Menggantikan apa tu? Coklat Jam. ke? Ataupun jam? Gantikan jam dalam dia. Okey. Kan Kak Bit. Assalamualaikum Puan Zaidah Ambela. Waalaikumsalam. Moga sihat-sihat selalu. Tak sabar nak tengok scorpion roll. Mesti cantik dan sedap kan. Okey, disebabkan bancuhan yang tadi masih tak menjadi tuan kat dalam oven sebab oven rosak hari ni. Okey, so kita buat lagi satu bancuhan. Jadi kita tunggu lagi about half 20 minutes. Okey, sebab kita akan bancuh semula. Bancuh semula lagi sekali. Okey, sementara macam mana kita nak roll tu tak boleh roll. Sementara kita cairkan butter, saya bacakan resepi, okey, ataupun yang boleh tengok komen yang saya dah pin daripada komen sis Dayang Badaria. Itulah bahan-bahan yang kita pakai. Okey, saya bacakan balik. Kita menggunakan 60 gram tepung gandum, 85 gram gula kastar, 110 gram butter dicairkan. Okey, Kak Zaidah dah cairkan tu kat situ. Okey, 10 gram ovelet, 15 gram tepung susu, 2 biji telur saiz A, 8 biji kuning telur. Okey, suku teaspoon sudu ataupun sudu teh baking powder. Satu sudu satu sudu teh vanila. Kelang kabut. Satu sudu makan coklat Imalco. Dan kita menggunakan sedikit jam ya. Jam yang Kak Zaidah guna hari ni adalah jam strawberry. Okey. Dan kita akan mix. Okey, sebentar ni Kak Zaidah akan bancuh balik. Jadi kita tengok bahan-bahan yang saya dah mentionkan tadi tu. Kak Zaidah akan bancuh daripada awal, so boleh tengok. Kan? Betul, masalah tak dijangka. Saya pun experience, so relax. Take your time Kak Zaidah. Kami okay je, no worries. Alright, hold on tight you all. Zalila Kamsan. Chef Zaidah bila nak buat baklava? Ui, sedapnya baklava. Okey, baklava pun ada dekat dalam kita punya list untuk kita nak siarkan, tapi masih belum disiarkan lagi. Okey, Kak Zaidah dah ready. Ada masalah dengan oven kita ya. Atas dia langsung tak nak. Okey, tengok keadaan macam mana disebabkan oven ya. Oven kita dia tak mau. Dia masak bahagian bawah saja. Sangat tu, atas dia langsung tak jalan ya. Right. So, okey, now kita beat balik lagi sekali. Maaf ya perempuan, siapa yang terlambat tu boleh tengok balik. Makan masa lagi sikit ya. Okey, 2 biji telur, 8 biji kuning telur, gula kastar tadi berapa? 85 gram. Tepung gandum 60, tepung susu 15 gram. Kita masuk sekali. Kemudian baking powder, suku sudu teh baking powder,
overlap kita 10 gram. Okey. Itu saja. Kita akan beat dia sehingga dia pekat ya. Dengan high speed ya. Dengan high speed. Okey, telur grade apa? Maaf baru Grade A. tengok. Rosnani bakar tanya. Telur grade A. JK kata bagus juga, repeat. Play and repeat. Ini bukan repeat. Ini redo. This is redo. Zainab Zulkifli tanya tepung susu tu apa-apa brand boleh kan? Boleh kan? Apa brand? Yang full cream ya. Okey, now tengok ya, dia dah pekat. Dia dah pekat. Nampak tu? Ya, kita masukkan pewarna kuning. Tadi Kak Zana lupa untuk pewarna kuning. Okey, ni baru cara yang betul. Masukkan pewarna kuning sedikit. Kemudian kita akan masukkan melted butter bersama dengan 1 sudu teh vanila. Sambil pukul tapi perlahan ya, speed 1. Rosita Hassan tanya, oven dah rosak. Kak Zaidah guna oven apa nak bakar kek tu? Tak apa Kak Zaidah, pelan-pelan. Kita tak Saya ada kisah oven di dulu. belakang, oven industrial oven ya, oven besar ya. So kita bakar di belakang. Saya tak boleh tunjuk lah tapi kita tunjuk-tunjuk dah siap nanti ya. Okay, so now Ina Haji Ahmad dah reply kan tu, ada oven besar yang lain kat belakang. ada, kita ada oven. Hazlin Azman tanya, butter tu tak apa ya kalau masuk panas-panas? Tak juga panas tadi ya, suam-suam. Hani Arkam, salam Puan Zaidah and Bella. Tepung gandum atau tepung jagung? Sorry, Tepung gandum. kita pakai tepung gandum ya. Kita pakai tepung gandum ya, kita tak pakai tepung jagung kat sini ya. Okey, ini hukumnya yang dah siap. Okay, kita tengok tekstur dia macam mana. Ya. Okey, kita perlu ratakan dia ya, sebab ada yang tepi-tepi dia ni tak kena ya. So kita perlu ratakan dia. Okey, kita perlu ketepikan sedikit untuk kita letak coklat Imalco. Ini coklat mangkuk Kak Zaidah. Ina Haji Ahmad kata pakar buat kerja. Bila yang first tak menjadi, buat yang second jap dah nak siap. Kita dah biasa ya, Kak Zaidah dah biasa. Error macam ni selalu terjadi ya, waktu di kitchen lah. Cuma kita perlu pandai
Dia banyak ni tapi putus banget nampak. Dia pekat Dia pekat. Saya kena korek ni. Habibah Samsi kata bagus juga repeat Kak lambat masuk dapat tengok ni, rezeki namanya. Betul. Hazrina Azman kata so fluffy. Okay, macam tu lah teksturnya. Kita nak tahu dah sedia ataupun tidak bacuhannya. Okay, ni kita masukkan coklat Imako. Fatimah Mat Lila, butter jenama apa yang akak pakai? Kak Zada pakai farm cow aja ya. Atau you nak pakai apa-apa pun boleh lah. Saleha Babat, kalau tak gunakan gula kasta boleh tak gunakan brown sugar? Brown sugar. Boleh je lah ya. Cuma saya pun tak tahu, saya tak pernah pakai pula brown sugar ni. Azrin Azman tanya, boleh tak gantikan dengan Nutella? Ni, yang ni. Nutella dia kena letak pewarna sikit sebab dia kurang gelap. Right. Imako ni dia dah cukup dengan pewarna dia. Imako ni coklat Imako ataupun coklat paste dia dah ada pewarna dia yang cukup di bahagian kat dalamnya ya. Azimah Rahim tanya, boleh tak boleh letak cocoa powder tak puan? Kalau boleh janganlah sebab cocoa powder dia nanti keras. Cocoa powder dari sukatan pula ya. Mas Fia, resepi seakan-akan resepi tapak kuda Kak Zaida. Biasanya roll memang lebih kurang sama lah. Biasanya roll memang lebih kurang ya, sama. Alright, sudah kita akan tuang. Rosita Hassan tanya, kalau guna buttercup boleh kan Kak Zaida? Boleh. Terulanglah, you guna butter yang you selalu guna ya. Okey, kita tengok balik macam mana Kak Zaida sediakan dekat dalam loyang ya. 12 inci kali 12 inci. Oven kita buat perangai ya. So tak apalah, bahan-bahan lain pun ada. Penuh kesabaran ya. Baking ni memang macam ni lah, tak ada masalah ya. So kita cepat-cepat tangani masalah ni. Menangani masalah. Ya, dia tak nak masak bahagian atasnya ya. Ya, betul. Something wrong with the oven lah. Hari tu Kak Zara buat kuzi tadi, saya bakar terlampau lama. Mungkin dia tak tahan ya. Okey, yang ini kita akan masukkan dalam piping bag. Hazrina Azman bertanya, kalau guna margarin sesuai tak Kak Zaida? Boleh juga. Cuma rasa dia lain lah sikit ya. Butter tu rasa dia lain. Rasa dia lebih butter dia lebih pada susu ya. Margarin dia lebih kepada minyak rasanya ya. So terpulanglah you. Ada orang tak boleh makan butter. Ya, dia muak dengan butter tu. Okey, ni macam tadi juga sama. Nuryanti Ibrahim, warna kuning tak buh ke tu? Bubuh. Tadi kita dah letak terus dalam bowl ya. Tadi masa kita pukul tadi. Sebelum kita masukkan butter yang dah dicairkan bersama vanila. Ina Haji Ahmad bertanya, Raya Cina Puan Zaidah ada jual biskut tak? Tak ada. Tapi kalau tart tu mungkin ada lah. Pineapple tart ada ya, biskut-biskut biasa tu tak ada lah. Okey, so nak kita akan tarik. Dia berlawan arus Dia cantik. Tapi ikutlah perempuan nak buat macam mana corak dia.
Okey, selesai sudah. Kita akan bakar di dalam dia sebab oven ni memang nak kena hantar ke workshop. Okey, ni rupanya, dan kita akan bakar sekejap ya, 10 minit lebih kurang macam tu. Okey. First time ya, setelah 100 lebih resepi, tiba-tiba oven ni buat perangai pula ya. So okey, tak apa. Kita tunggu sekejap yang itu dan kita boleh mengerol dia. Okey Ben, ada soalan. Tadi ada yang nak tengok jam Kak Zaidah. Kak Zaidah pergi belakang, budak saya dah buang botolnya. Apa-apa jam lah ya. Orang boleh guna apa-apa jam. Right. Kalau you pakai jam mahal, dia ada kan jam yang imported yang mahal sikit dan ada jam yang murah sikit ya. Jam yang mahal ni dia banyak buah daripada gula. Jam yang murah dia banyak gula dari buah. Right. Itu beza dia. Azimah Rahim, kalau jadi pada kita masalah tu, apa nak buat dengan kek tu Puan? Makan dia lah. So kalau masalahnya dia masih boleh dibakar lagi ke? Okay, sebentar ya. Okay, hold on a you all. Sekejap, saya kena nak belajar ni. Okay. Hari ni banyak-banyak betul, sabar ya. Okay. Okey, tinggal kosong pula you all. Minta maaf ya. Ida Azna kata, hebat Kak Zaidah, penuh kesabaran. Sabar tu memang penting ya. Rosnani Bakar, letak rak bawah ke kalau oven 120 liter, api atas bawah ke, and suhu berapa? Suhu 180 ya. Dia Swiss roll ni dia kena api panas ya. Dia tak boleh api yang macam 160, tak boleh. Dia 180, 190, 170 macam tu ya. Dia kena api panas. Dia tak boleh lama duduk di dalam oven sebab kalau dia terlampau lama dia akan keras. Ya. Tapi dia perlu cukup untuk nak masakkan dia. Sebab tu Kak Zaidah kata tadi tak boleh guna loyang yang kecil. Nanti dia jadi tebal, dia akan makan masa, dan nak roll pun susah nanti ya. Right. Kan Rosita Hassan, amboi hari ni semua perkakas warna pink macam tuan dia, jambu pink. Jambu pink? Itu yang dia pink, dia once in a while kata orang tu dia pakai pink, tu yang jadi tak jadi keknya. Duta Kelantan kata, oh ya ke? Terima kasih bagi tips. Okay. Okay, now look at this. Ini tak masak. Atas tak masak, bawah dah hitam ya. So, atas dia masak tapi dia tak garing. So jadi ni kalau kita masih boleh pakai ke Kak Zaidah ataupun kita kita jangan bagi orang lah, kita lah yang makan. Okay. Kan dia jadi macam, ataupun kita bakar bahagian atas sahaja. buka api atas saja ya. Ini api atas dia yang ada masalah pun ya. Right. Okay, JK ada sharekan tips dengan kita. Smucker's jam is good for roll. Oh, okay. Thank you for the tips. Thanks for sharing. Okay, now jam, kalau kita beli yang imported jam ataupun jam yang mahal tu, dia lebih buah. Ya, manisnya datang dari buah tu, kurang gula. Jadi kalau sepatutnya lah. Memang sepatutnya lah. Sebab itu dia mahal, sebab dia more buah ya, kandungan buah dia lebih daripada jam yang murah ni. Jam yang murah ni pula dia punya kandungan buah sikit, dia punya gula yang lebih. Kadang-kadang kita perlukan gula dalam jam tu untuk kita nak buat sesuatu kadang-kadang ya. Tak semestinya kita pakai imported jam yang mahal dia tak nak jadi cantik, tidak. Ya, kadang-kadang jam yang murah ni kadang-kadang lebih cantik sebab dia gula dia tu bila kita masak ataupun kita buat sesuatu panas, dia akan jadi macam gam. Gulanya tu. Dia banyak gula ya. Cuma dia manis tapi dia punya kejadian kadang-kadang lebih cantik jam yang murah ni daripada jam yang mahal. Rasa memang jam mahal sedap lah. Tapi rupa kejadian dia kadang-kadang bila kita bakar, dia lebih cantik kita guna jam yang murah. Yang banyak gula ni. Nora ini kalau jadi kat rumah boleh ke terbalikkan dan bakar balik? Boleh. Dia pun boleh juga bakar, cuma nak buat roll tak lawa ya sebab dia takut dia crack. dia tak crack tapi dia jadi
macam liat, dia turun semua ke bawah. Ya. Untuk makan sendiri boleh lah ya. Siti Sabia, Kak Zaidah, telur tu jadi 10 biji ya? Telur 10. 8 kuning, 2 whole egg. Jadi telurnya 10. Okay. Saidah Hassan, saya share. Thank you. You are most welcome. Kita memang minta share ya. Perempuan share supaya ramai lagi yang dapat tengok ya. Duta Kelantan, Kak Zaidah nak nanti buat demo English fruit cake. Saya selalu mendap bila kukus. Mendap bila kukus katanya. Buntu rasanya. InsyaAllah. Kak Zaidah ada minggu depan ni insyaAllah. I think 18 hari bulan ya. Saya ada steam fruit cake ya. Kek buah kukus. Kelas. Ya, saya ada kelas kek buah kukus. Dan kita kukus 4 jam. Kak Zaidah berapa hari bulan? 18 hari bulan. 18 hari bulan. Okey. 18 hari bulan 1 ya. Kita ada all cakes yang without topping lah, yang without frosting, 8 jenis ya. Right. Hari 18 hari bulan, hari Sabtu depan insya-Allah. Dan Ahad ni pun ada juga kelas. Ahad ni kita punya, sebentar kita nak tunggu kek kita masaknya. Ahad ni 12 hari bulan kita ada kelas volume 2 ya. Kita punya best seller cake juga. Itu kita ada pandan gula Melaka, opera, apa lagi ya? Saya lupa ni. Ada food devil rasanya. Food devil ya. Kek gula Melaka, pandan gula Melaka, red velvet. Red velvet ni lain sikit daripada yang saya bagi hari tu. Ini yang keknya agak tinggi ya, red velvet ni. Kemudian lagi dua jenis lagi apa ya? Lupa ya. Biscoff ya. Biscoff. Lotus Biscoff cake dengan Thai milk tea. Yes. 6 jenis kek yang ada frosting. Ini semua ada frosting ya. Ada cover lah ya, dengan krim dan coklat untuk kelas 12 hari bulan. 11 hari bulan saya ada kelas talam. Di sinilah di baking studio saya ya. Jadi 11 kelas talam yang premium hari tu ya, kita repeat kelas. 12 baru first class yang volume yang kedua. Best seller cake. Best seller cake kita. Yang ini memang best seller. Kita buat memang laku ya. Alhamdulillah. Dan minggu depan 18 hari bulan cake and cake. KEK dan CAKE ya. Cake and cake. Okay. Okey, nanti kita akan siarkan atau kita akan upload kelas-kelas yang kita akan conduct tak lama lagi. So follow kita, push on your notification untuk IG dan juga Facebook. Jadi you tahu update-update yang terbaru daripada Simply Sugar Baking Studio. Ina Haji Ahmad, saya nak tanya kenapa kek masak dalam oven elok je naik tapi bila sejuk dia mendap? Adakah tu sebab suhu oven? Kadang-kadang resepi tu punya ya. Kadang-kadang resepi tu juga yang kadang-kadang membuatkan dia mendap ya. You must make sure that dia betul-betul masak. Dan jangan biarkan kek sejuk dalam loyang. Bukan semua kek yang you boleh biarkan dia sejuk dalam loyang ya. Dia akan shrink, dia akan kecut kalau dia duduk di loyang. Maksudnya panas tu you kena keluarkan ya dari loyang dan biarkan dia dekat rack, nanti dia akan cantik lah. Kalau you biar dalam loyang tu sampai sejuk, dia akan mengecut. Especially sponge cake tak boleh ya. Sponge cake tepi loyang tak boleh disapu apa-apa. Itu sponge cake. You tak boleh letak kertas ke, tak boleh letak butter ke, tak boleh grease dengan apa-apa. Nanti dia akan jadi pinggang. Ada pinggang pada kek tadi. Ya. Kita tak nak tu ya, jadi yang itu. Rose Kim, di mana kelasnya? Di Simply Sugar Baking Studio, Puchong ya, Taman Putra Perdana Puchong. You boleh tengok di IG Kak Zaidah. Puchong Selangor. Ataupun di Facebook juga. Kita ada alamat dekat situ. Rosita Hassan, macam mana pun kicap ni Kak Zaidah memang terbaik. Satu family suka rasa bihun kicap. Thank you Kak Zaidah. Love you many. Yeah, love you too many. Hazrin Azman, apa beza KEK dengan KEKE tu? KEK dengan CAKE. Okey, maksudnya kek Melayu dengan kek orang putih lah.
Kan kek Melayu tu kek kukus buah. Ya. Kek gula hangus. Tu kek orang Melayu kita. Kek Mak Saleh tu CAKE tu kita ada semolina cake, coklat varona ni dah habis dah Bel. Ya, coklat varona cake. Itu Mak Saleh lah ya. Dua resepi ya, dua cara. Okey. Tu beza dia lah. Kek tu macam kek kukus tu, kek kukus buah tu kan kita masalah dia punya kek kukus lain ya. Normally dia jarang steam, dia bake. Kalau dia steam pun dia ada letak arak sebelah ya. Kita ni tak, kita buat style cara Melayu. Tu yang kita buat kek kek. So ada resipi Melayu dan ada resipi English. Noraini Abdul Rahman, Yes. salam Kak Zaidah. Sebelum letak adunan loyang kek tu sapu sedikit butter ke? Sapu butter bawah aja ke atas kertas letak butter tak? Terima kasih. Okey, untuk Swiss roll jangan sekali-sekali letak butter pada atas kertas ya. Hanya kalau you nak lekatkan kertas di loyang sahaja. Jangan sapu apa-apa, jangan grease apa-apa di bahagian kertasnya untuk Swiss roll. Swiss roll dia sama ada telur banyak atau telur sikit, tak perlu letak apa-apa. Kita hanya letak parchment paper ataupun kertas minyak biasa pun boleh ya. Jangan disapu apa-apa sebab Swiss roll kita perlu angkat nanti untuk kita terbalikkan. So kalau you dah sapu dia dengan butter, you tak sempat angkat, dia dah jatuh nanti. Ya. So jangan letak apa-apa. Jangan disapu apa-apa lah pada loyang, pada kertas. Hanya sapu di loyang untuk nak letakkan kertas boleh. Okey. Dah berapa minit Sekejap, saya tengok sekejap ya. Samia Arif, berapa bayaran untuk kek 12 hari bulan tu? RM200 per pax ya, untuk seorang. Dan ada 6 resepi untuk 12 hari bulan. Mariati Arifin, wow ganasnya nama roll ni, Scorpion Roll. Okey, kita tengok kejadian dia sebentar lagi. Kenapa nama dia Scorpion Roll? Okey. Suka rasa galat kalau terlepas nak tengok live Kak Zaidah. Okay, thank you so much for your support Ufa Fakiha. Okay. One Sam Ani Hood, berapa lama masak kek dalam oven tu? Antara 10 minit hingga 15 minit dengan suhu 180 degree Celsius. Alright. Noriza Omar Baki Noriza. Okay, salam perkenalan. Salam perkenalan back to you. First time saya tengok, best lah. Alhamdulillah. Welcome. Okay. Hasanah Nasir, Assalamualaikum. Saya dari Singapura. Saya nak ya boleh kadang saya gulung melekat. Letak kat apa silap ya. Terima kasih Kak Zaidah. Okay, sebentar lagi kita tengok macam mana Kak Zaidah rollkan Swiss roll ni. Okay. InsyaAllah Malai Maria, kita akan cuba usahakan untuk PJJ. Yang the first volume pun kita tengah usahakan tengok macam mana untuk buatkan PJJ sebab ramai yang tak dapat attend classes untuk volume 1. Okay, kita cuba usahakan InsyaAllah. Okay, Kak Zaidah, ada soalan Kak Zaidah ni. Kenapa kek retak atas bila dah masak? Rohana Harun tanya. Panas, apa dia panas? Suhu dia tak sesuai. Ada lagi satu. Hasanah Nasir ni. Katanya Assalamualaikum, saya dari Singapura. Saya nak tanya, boleh kadang apa tu? Dia agaknya typo ni. Saya gulung melekat tak apa silap ya. Terima kasih Kak Zaidah. Atasnya tu kurang garing lah. Ya, kurang garing, kurang kering. Ya, kena adjust api atas. Okey, untuk produk-produk Kak Zaidah, nak tahu yang selebihnya. Apa tu Kak Zaidah? Okey, sebentar. Saya habiskan. Okey. Sekejap lagi, kita lagi 5 minit nak rekod ya. Alright, untuk nak tahu
ejen, rakan-rakan ejen kita yang berdekatan dengan you all, silalah WhatsApp nombor admin sekarang untuk tahu dengan lebih lanjut. Ya, nama-nama ejen kita. Terkejut saya tengok apa benda kat Zaidah pegang tu. Saya pergi ke dapur. Saya pergi ke dapur nak tengok kek belum siap. Lain yang saya bawa keluar ya. Ini adalah produk baru saya. Ini untuk kelas nanti akan datang. Ya, tak ni. Rempeyek dengan sunflower seed. Rempeyek sunflower seed dengan badam. Sedap ya? So siapa yang berminat nanti bolehlah join kelas Sedap ni. Itu ada silibus baru untuk you all ni. Tu dia. Okey, Hazrin Azman, nak roll cake time panas-panas ke? Kita biarkan dia rehat dalam 5 minit. Sekejap kita kena aircon, sekejap lagi dia akan sejuk sekejap. Sabaria Salim, Puan Zaidah, kenapa kek kita kadang dry? You mengadun lah, cara mengadun. You have to look balik cara mengadun. Ya, cara mengadun kita. Pin macam nak keluar dah. Pergi balik. Kita kena tengok cara mengadun, especially kek yang menggunakan method yang kita guna ada meringue ya. Maksudnya you kena pukul putih telur dengan gula ya, ataupun ada yang pukul putih telur sahaja. Kemudian dah siap putih telur tu, you akan masukkan dalam bancuhan batter tadi yang you dah pukul, butter, gula semua ya, masukkan tepung, last kali masukkan adunan meringue. Okey. Adunan meringue ni tak boleh kering. Soft peak pun tak boleh. Ya, soft peak pun dia tak boleh. Dia kena bawah sikit daripada soft peak. Maksudnya dia kena lembut daripada soft peak. Soft peak tu maknanya dia bertanduk. Ya, dia kena lembut sikit daripada bertanduk. Baru bila you gaul dalam adunan tepung gula, telur tadi semua, tepung butter tadi semua, dia baru kek you akan jadi lembab. Kalau sekiranya meringue you kering, bila you adunkan ke dalam adunan tepung butter tadi, itu yang kek you akan jadi berderai. So you kena faham tu, you kena pandai tengok putih telur tu ya, putih telur dengan gula kita pukul, kita panggil meringue ya. Ada kek yang kita perlu pukul butter dulu, kemudian masukkan kuning telur, masukkan butter dengan gula, lepas tu masukkan kuning telur, masukkan tepung. Kemudian baru pukul putih telur dan separuh gula ke, kadang-kadang putih telur sahaja. Jadi meringue yang putih tu tadi, putih telur, you masukkan ke dalam adunan batter tadi. Meringue tu tak boleh kering. Dia kena, kelembutan dia kena bawah daripada soft peak ataupun bertanduk. Lembut sikit daripada bertanduk. Baru kek you akan basah. Kalau tidak, kek you akan jadi kering, berderai. Ya, you potong nanti kek you akan kering, akan sekejap aja 2-3 jam dia dah kering ya. Sebab putih telur you kering. So you kena faham itu. Okey. Rosita Hassan nak tanya, kek nona manis Kak Zaidah pernah buat tak? Kek nona manis? Lupa. Belum rasanya. Nona manis? Nona manis. Belum. Belum kek, lagi. Nanti saya tengoklah, saya pernah lupa. Kek nona manis ni kek lama kot ya. Saya kena check balik lah ya. Lupa dah. Okey. Yan sebab wow, rempeyek dengan badam lah. Sedap ni. Yes. Kan? Betul. InsyaAllah nanti kita akan uruskan silibus untuk kelas rempeyek ni InsyaAllah ya. Ini kita panggil kelas kudapan ya. Habibah Kamarudin, Syah Zaidah, kenapa kek kukus bila dah masak pandai tenggelam di tengah? Tenggelam di tengah tu dia kurang masak lah tu. Dia 4 jam dia, 4 jam dengan air yang mendidih. Bukan 4 jam air makin lama makin sikit. Macam mana dia nak masak tu, yang dia melengkung di bahagian tengah. Dia kurang masak di bahagian tengah tu ya. Ataupun puan kukus mungkin bertingkat-tingkat agaknya ya. Ada kukus yang boleh dikukus bertingkat-tingkat, ada kukus yang tak boleh. Dia tak cukup power untuk nak masak ya di bahagian tengah. Bahagian tepi dia masaklah cantik sebab wak dia tu di bahagian tepi dia kena ya. Yang tengah tu dia tak kena wak. Yang tengah di bahagian atas tu tak kena.
So you tak boleh bertingkat-tingkat sangat. The most is 2 tingkat. Biasanya Kak Zaidah buat, saya pakai yang kukus biasa. Saya buat lepas 2 jam, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Baru dia cantik. Right. Okey. Ima Zaini, salam Ya. Puan Zaidah. Salam. Saya baru masuk ni, nak tanya, telur yang digunakan tadi suhu bilik ke atau telur sejuk dari peti ais? Okey. Nak cantik, you pakai telur dari peti ais. Pakai telur biasa at room temperature pun boleh juga, ya. Dia tak ada masalah sangat. Cuma if you pakai telur sejuk, reaction telur sejuk dengan overlap dia lebih cepat naik. Overlap dia kena dengan telur sejuk, dia cepat naik. Jadi tak adalah kita nak kena beat tu lama sangat. Razia Hassan, ilmu buat kek harus belajar. Kalau tak, memang banyak masalah nanti yang tak diduga nanti menjelma. Ya. Kalau you pandai solvekan masalah tu, tak ada apa, tak ada masalah. Ya, kadang-kadang macam ni lah, kita tengok tiba-tiba abang kita buat perangai kan. Cik, kita tanya banyak hari ni pula dia buat perangai kan. Okay. Itulah Hadijah Nasir, ingatkan jangan lupa kek kat belakang tu. Ingat kita ada orang kat belakang. JK kata, tanya, rempeyek not for next session ke? This is for my kelas berbayar JK. Kelas berbayar, so bermakna you kena attend the kelas sendiri lah. Ya. Okey, kenapa kek kukus kering bila dah masak? Rohana Harun tanya. Itu resepi lah tu. Right. Kurang gula. Ya, kadang-kadang ada orang buat bila you kurangkan gula, dia akan jadi kering tau kek kukus. Dia kena cukup moist dengan gulanya. Kadang-kadang kalau you tengok orang punya kering tu kurang gula lah. Kalau dia basah, dia melekit-lekit tu, dia lembab tu, tu banyak gula. Right. Dia lagi sedap lah sebenarnya. Okey. Jamaya Abdullah, Assalamualaikum Puan Zaidah. Bella, apa khabar hari ni? Masak apa hari ni? Maaf lambat. Sekejap Kak Zaidah masuk ke dapur sekejap. Abang saya belakang ya. Sekejap ya. Okay, hold on tight. Okay. Rakan-rakan di Instagram mesti tengah tunggu, tak sabar ni nak menunggu hasil siapnya scorpion roll ni. Rempeyek tu ada jual di Singapura ke? Razia Hassan masih belum lagi sampai di Singapura. Okay, buat masa ni, ini adalah silibus untuk kelas. As soon as kita jual, dan kita akan announce ya untuk rempeyek. Okay. Zaitun Abdullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Yang sebab menarik lah kelas rempeyek badam tu, rasa nak join lah. Boleh. Okay, push on your notification so that you dapat tahu bila kelas rempeyek ni akan diadakan. Zulia, bila next kelas rempeyek tu Kak Zaidah nak join juga. Okay. Alright, nanti kita akan announce untuk next kelas rempeyek ni bila. Kita akan announce. Hold on tight. Nora Hanon, sorry Kak Zaidah, lari tajuk. Akak dah ajar masak lauk kuzi. Dah. Episod 2 minggu yang lepas kalau saya tak silap. Boleh scroll balik dan tengok video, live video yang kita dah save. Dekat IG tak ada, dekat Facebook ada. Alhamdulillah, kita punya roll dah siap masak. Dah siap masak susu kita. Yes. Okay, yang tadi tu beza sangat ya. Kita tengok ya perbezaan dia. Nampak tak? Jadi yang sebelah kiri tu tak yang menjadi. Ini dia ada masalah dengan api atasnya. Api atasnya tidak berfungsi. So this is the correct one lah ya. Dimasak dia sehingga dia macam ni. Okay. Golden brown. Okay. Kemudian kita akan keluarkan dia, terus keluarkan dia dari loyang. Sawia Bibi, hari ni Zaidah manis sangat-sangat. Maklumlah, warna merah jambu menarik. Betul? Itu sabun rosak. Ya, kita tarik dia macam gini ya. Normally kalau kita buat kita tengok tu. Kita akan tunggu dia sejuk sekejap sebelum kita
menggulung. Kak Zaida tak ada yang sebelum yang dah siap. So apa cara pun kita kena tunggu yang ini sejuk sikit untuk kita menggulung dia. Ya. So kita tunggu sekejap. Okey Bel, ada apa-apa lagi? Zaida Imbong, Chef Zaida Rempeyek ada boleh PJJ ke? Saya dahulukan kelas berbayar dulu, lepas tu baru kita buat PJJ ya. Sebab kita nak tengok pattern macam mana ya untuk kepayahan ataupun kesenangan untuk kita jalankan PJJ. Sebab PJJ bila jauh, macam contoh kita punya best seller cake ni, kita tengah cuba usahakan silibus yang sesuai untuk PJJ. Sebab dia agak rumit ya Kak Zaida, betul? PJJ kita kena buat satu-satu ya. Ya. Kita kena ada live video. Sekarang punya PJJ bukan macam dulu. Sekarang ni kita kena buat video. Jadi saya kena buat satu-satu tu. Jadi masa saya pun agak limited. Kita sedang usahakan. InsyaAllah saya pun dah penat sebenarnya. Tak ada buat kerja apa pun ya. Alhamdulillah umur pun dah meningkat. Jadi tenaganya pun dah kata orang tu dah berkurangan sangat ya. Tak macam dulu ya. Kalau lah live ni, kalau lah zaman sekarang ni boleh dibawa ke zaman saya tengah 30-an dulu. Seronoknya, seronoknya ya. Ini cuma tenaga. Tenaga tak berapa macam dulu ya, tak macam siapa yang dah mengalami, dah melalui zaman-zaman ni ataupun yang seangkatan dengan saya tahu ya, kita punya tenaga dah banyak berkurangan ya. Kita dah banyak letih ya. Bila buat satu macam ni punya letihnya macam buat 10 roll. Dah buat satu je ya. Perbezaan sangat, beza sangat antara kita dengan waktu kita muda dulu. Habibah Kamarudin, bila chef nak ajar buat ayam panggang bersambal? Macam-macam ya, nantilah ya. Sedapnya. InsyaAllah. Bunyi dia macam mana lah rupa sambal tu. Ya. Kita tunggu dia sejuk sikit supaya kita senang nak roll dia. Okay, nampak tu ya, warna dia pun cantik. Berbeza sangat dengan yang tadi tu. Kalau tidak dah siap dah kita punya live ya. Sekejap lagi. Alright, dah nak siap dah ni. Okay, apa lagi tu, Bel? Hazira Madin Era. Salam. Waalaikumsalam. Saya first time tengok live ni. Alhamdulillah. Welcome. First time tengok Kak Zaida buat salah ya. Roll kita tak jadi yang pertama tadi ya. Okay. Welcome Hazira to our program. Thank you so much. Kejora Kunasa. Apa tu? Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Baru masuk ni, semoga Kak Zaidah dan Bella ceria selalu. Same goes to you. Ceria. Okay, JK, Bella, how can I join PJJ from here? Okay, PJJ ni secara online. Jadi JK WhatsApp us through our admin number dekat 0111204733 dan PJJ kita jalankan pun melalui WhatsApp sahaja. So bolehlah JK, you daripada jauh dan join kelas PJJ ni PJJ stands for pembelajaran jarak jauh. So yang tak boleh attend kelas tu bolehlah attend kelas secara online menerusi WhatsApp dan juga Facebook melalui social media saja kita jalankan ya Kak Zaidah. Yes. Kak Zaidah masukkan sekejap je dalam fridge, about 5 minutes. Bagi dia sejuk sikit sudah senang kita nak roll dia. Jadi you tak adalah tunggu lama sangat. Ya. Kita berbual lagi dekat lagi. Sekejap Kak Zaidah tengah hantar kek masuk kat dalam chiller. Okay? Kita nak sejukkan. Jangan lupa pula. Aduh. Ada soalan cukup emas ni Kak Zaidah. Berapa umur Kak Ida sekarang ni? Kalsum Ahmad tanya. InsyaAllah kalau panjang umur this year 60. Golden age. Kan? Okay. Siti Sabia, betul tu Kak Zaidah. Kan, betul. Cik Zai Yusof sangat faham dengan keadaan tenaga tu. Ya, okey. InsyaAllah panjang umur saya tahun ni 60. Samia Sanan, roll tu nampak tebal sikit. Tapi nanti dia sejuk dia rendah sikit ya. Dia biasalah bila kita pukul tadi memang kita perlukan gebu macam tu So that dia bila kita bakar dia bounce, dia cepat naik. Kalau dipukul dia tak gebu, dia naik tu agak lambat ya. So kita bakar dia, minta kita kalau dia gebu dia akan bounce cepat. Okey. Sekejap ya, saya ada tetamu dekat luar.
agak lambat sikit lagi ya, sebab kita buat 2 kali. Inilah masalah kalau kita buat live ya. Kalau kita buat recording senang ya. Live dia macam ni. Saya pun tak perasan ya yang oven ni tak boleh guna api atasnya ya. Okay. Tapi bagusnya dengan live ni kita tahu error di mana dan cara untuk menyelesaikan masalah. Itu yang penting. Ya. Nak menyelesaikan masalah ni adalah melalui pengalaman dulu. Kalau kurang berpengalaman, you kena banyak buat, banyak selalu kali praktis, dan dari situ baru you dapat pengalamannya. Betul. JK kata samalah, saya Chef Zaidah, kita lebih kurang aja sama umur. Ya ke? I see. Razia Hassan, kita sebaya memang faham sangat keadaan yang ditempuh tu Chef. Memang tenaga dah menurun sangat. Kita, ya. Banyak sangat dah berkurangan ya. Okey, Rohana Harun tanya, salam, harga jualan untuk scorpion roll berapa? Anggaran. Satu batang dalam RM15 lah macam tu ya. Dengan bahan-bahan yang kita gunakan lebih kurang RM15. Okey, seperti biasa untuk jualan ni, harga jualan mengikut tempat dan juga cost yang dikeluarkan untuk produce setiap produk. Okey, Nur Ashikin Hashim, menarik rempeyek tu untuk raya, kan? Sedap ya, dia lemak-lemak dan dia crunchy. Ni dia rupanya. Rohana Harun, apa amalan awet muda cikgu? Awet muda tak adalah nampak muda. Tak adalah muda. Memang rupa, badan memang sama dengan umur. Kan, Halijah Hashim, Kak Zaidah nak tanya, kenapa kek kadang jadi bentat atau keras ya? Itu cara mengandung lah. Itu Kak Zaidah kata, untuk kek ni, dia yang pertama sekali resepi kena betul ya. Kalau resepi salah, jadinya pun tak jadi ya. Dan yang keduanya, kalau resepinya betul, cara penyediaannya pula salah. Mungkin kalau you pukul mereng you terlalu kering, kek you pun boleh berderai. Ataupun mungkin peralatan yang kita guna bila kita nak pukul putih telur, peralatan yang kita guna ada minyak ke, ada butter, ada air. Ini semua penyebab ya, penyebab untuk kek kita bentat ya. Mungkin tak rata ya. Kadang-kadang kita pukul pakai mixer, kita tak sadar yang bahagian tepi dan bahagian bawah tu tidak kena langsung dengan telur ke apa ke. Ini pun juga boleh membentatkan kita punya kek. Ya, banyak cara lah ya, banyak. Puan kena banyak kali buat sehingga puan tahu trik dia di mana. Betul. Kalau kita biasa buat, kita tengok keadaan kek tu, kita tahu jadi tak jadi. Okey. Nora Hanun, Masya Allah, Tabarakallah, sedapnya, tak letak jam pun sedap kan? Tengok pun agaknya dah geram je tengok kek tu. Dia kurang manis tu ya, kalau tak letak jam dia kurang manis ya. Nora Hanun kata, InsyaAllah saya sentiasa doakan kesihatan akak sentiasa sihat. Semoga kami dapat belajar apa-apa resepi. Amin. Amin. Arul Idris, guna api atas bawah ke Kak? Api atas bawah, ni yang api yang bawah je ni. Ni jadi macam ni lah, api atas Kak Zaidah rosak ya. Oven Kak Zaidah, api atas dia rosak, jadi dia jadi macam ni. Untuk bakar kek, dia perlu api atas dan bawah. Mrs. Yuzila Amli, betul. Sebab tu bila orang minta resepi balik, buat tak jadi. Sebab error kat mana-mana sangat possible. Betul. Melainkan kalau you dah pakar, you dah biasa buat, you tengok resepi tu, you tahu jadi tak jadi. Ya. Pakar ni bukan apa, pakar ni melalui pengalaman dia dah selalu buat, dia dah tahu. Tahu mana ni pun dia lebih kurang dia bahan. Rupa ni macam lain ni. Bila kita tengok gulanya terlampau banyak dengan sukatan telur dan tepung, kita dah boleh agak. Betul. Ni jadi macam mana? Kita dah boleh tengok. Bila kita tengok sukatan gula dia mungkin banyak daripada tepung, kita dah tahu jadinya kuih dia macam mana. Kuih dia akan bentat ya, sebab gula bila cair dia akan jadi tercair bila dia panas ya. Sama juga kalau butter ni terlampau banyak lebih daripada tepung, tak equivalent tu tepung dan gula pun you boleh tahu keadaan kek dia macam mana. Okay, back dulu kan yang tadi dah boleh kot. Alright. Kita try gulung dia. Dah cila-cila sini. Okay, kita akan cuba gulung dia, tak berapa sejuk sangat. Okay, kita perlukan kertas untuk kita nak roll ya. Kamu kita dah balik.
Ina Haji Ahmad, kelas kudapan nanti ada muruku dengan kuih ros tak? Ada. Muruku ada, kuih ros ada. Okey, ni kita akan angkat dia dan kita akan empat tu. Okey, kita akan sapu jam. Jam yang saya dah cairkan ya. Tujuan saya cairkan ialah kalau tak cairkan pun boleh juga ya. Cuma kalau you cairkan, cecair air dalam jam ni tak ada, dah kering. Ya, kita hanya ada sekarang ni is the gula and the buah tu. Jadi kita bertahan lama sikit lah kita punya apa ni. Dia tidak berair lah. Senang sikit untuk kita nak roll ya. Alright. Kita akan gulung dia. Hajah Siti Fauzia, rupa mak antuk dengan cucu sama. Okey, kita tengok, kita fokuskan kepada macam mana cara untuk roll tu Itu dia. Jadi itu bahagian yang tepi. Okey, empat tu. Cantik roll dia kat saya dah. Sini. Ya. Dia senang aja sebab apa? Dia sponge jadi dia tak ada, kita tak perlu risau sangatlah. Okey, Kak Zara akan sejukkan sekejap je lagi supaya bila kita potong dia tak tertanggal. Ataupun biar kat sini je lah. Okey. Ada apa-apa lagi? Sekejap lagi kita potong. Okey. Kita tunggu. Bagi saya 2-3 minit. Panjang pula kita punya live hari ni. Panjang lah sebab 2 kali buat roll. Kalau tidak dah siap ya. Apa nak buat? Benda nak jadi. Razia Hassan, boleh tak Syah tunjuk cara nak buat tosir dan tosir masala? Sedapnya. Ui, sedapnya. Okey ya, tengok ni. Ya. Itu dia. Dia tak melekat ya. Dan dia tak koyak lah. Lembut aja Fish roll memang lembut. Dia moist. Ya. Okey, kita akan tutup bahagian I put the Kan? Very neat, right? Jadi bancuhan ataupun texture cake ni memainkan peranan untuk hasil di hujung selesainya kita buat kek ni. Okay? Okey, nak ikutkan you tak boleh potong sekarang ya. You kena tunggu dia sejuk. Sebab tu nampak tu pecah. Ya. Sepatutnya kita tunggu dia set. Tunggu dia set. Tapi ni pun tak set pun dah cantik ya. Tak tu. There you go. Swiss roll kita hari ni namanya Scorpion roll. Patutnya perempuan tunggu dia at least 3-4 jam baru boleh potong ya, baru dia cantik. Ya, sekarang ni kita paksa dia sebab kita nak cepat. Saya perlu tunjukkan hasil yang kita buat lah ya. Okey Kak Sada, kalau kita nak setkan dia as in set dekat dalam chiller ke? Chiller lah. Kan, Hazila Azman, bahagian tepi-tepi tu yang sedap tu garing. Zainun Adam, Puan Zaidah, kenapa ya bila saya masak kek naik cantik tapi tengah je yang membukit? Sedih betul. Yang membukit tu oven lah ya, panas, suhu panas tu. So you kena ambil kain basah,
Kain basah you sebelum masukkan kek you kat dalam oven, you letak kain basah di keliling loyang. Kita Lepas tu wrapkan dia. Wrap. Nanti dia tak ada melembung, dia akan jadi sama paras ya. Sebab suhu oven you. Jadi bila letak kain basah, keadaan basah tepi tu dia akan menolong menyejukkan, tidaklah terlalu panas ya. Okey. Kenapa bel? Mas Mark Tovi, Kak Zaidah ada jual tak apron yang Simply Sugar? InsyaAllah kita tengah usahakan merchandise untuk Simply Sugar Baking Studio. Nanti as soon as ready dan kita akan announce. Okay, thank you so much. Assalamualaikum Puan Zaidah, bila nak buat Yong Tau Fu cara Johor? Orang tahu tu pun ramai yang menanti tu. Daripada hari tu. Sedap juga kan makan Yong Tau Fu. InsyaAllah ya, insyaAllah. Boleh. Cakap Yong Tau Fu, saya memang suka Yong Tau Fu yang sebenarnya ya. InsyaAllah. Okey, dah siap dah. Actually roll kita ni belum boleh potong lagi. Ya, tengahnya tu masih belum melekat. Ya, yang belakang ni yang garing tu yang sedap bak kata. Nampak tu? Inilah kejadian yang cantiknya. Yang dah jadi. Yang jadi betul lah. Alhamdulillah. Nasib baik saya ada oven lagi di belakang ya. Kalau tak tadi tak tahu apa jadi. Pengsan. Alright, dah siap dah. Okey, minta maaf terlewat 5 minit. Okey, inilah rupa roll kita ya. Senang nak buat dan harap perempuan berpuas hati. Dan saya minta maaf tadi ada kesilapan sikit. Oven kita buat perangai. Tak apalah. Tapi at least saya tahulah dia dah buat perangai, so saya tak akan bake kat sini lah ya. Okay, kita buat lawa je lah kat sini. Alright, so ini rupa rollnya. Actually perempuan tak boleh potong dia waktu sekarang ya. At least 1 jam atau 2 jam di dalam chiller. Right. Kalau tak tengah itu belum melekat ya. Anida Tumiran, chef buatlah scone. Scone insyaAllah. Okay. Alright. Cantik. Alhamdulillah. Dan kulit dia tak tertanggal ya. Tak tertanggal. Dia cantik ya. Kalau oven you suhu you cukup, dia akan macam gini kering. Masak dengan cantiknya. Ya. Amirul Adli, Puan Zaidah. Soalan saya tadi kena mengena dengan masakan. Ya, apa dia? Kalau tak keberatan, share-lah kepada kami rahsia awet muda Puan. Tak ada rahsia. Saya rasa saya dapat 2 pula daripada umur. Tak adalah ya. Tak ada apa. Asalkan jangan susah hati sudah. Ni Dato' Miran, chef buatlah scone. InsyaAllah ya. Princess Virgo, sis, keknya colour kuning pakai custard flour ke? Saya pakai pewarna. Colouring. Saya pakai colouring. Colouring lemon yellow tadi ya. Ni rupa colournya lah. Right. Ni rupa colournya tadi saya pakai. Lemon yellow. Lemon yellow ya. Alright, Rasalina Sabtu dah reply kata guna yellow colouring. Thank you so much. Wani Ijan, Kak Zaidah buatlah Kak Zaidah buatlah kuih badai. Sedapnya. Badai. Macam-macam. Ya, InsyaAllah yang ada yang request awal-awal ni pun saya belum sempat lagi nak. Banyak lagi yang masih kita belum siarkan. Okay, insyaAllah kita akan bersiaran kembali esok dengan episod yang baru, resepi yang baru. InsyaAllah kita akan berjumpa esok ya. Mudah-mudahan esok tak ada yang tergendala macam hari ni ya. Agak tergendala sikit, saya minta maaf. Dan Alhamdulillah yang kita buat yang kedua kali ni cantik jadinya ya. Miss Yana, kalau buat roll cinnamon pun boleh digunakan kaedah yang sama kan Chef? Sama, Swiss roll lebih kurang sama. Dia pergi balik lebih kurang sama resepi. Ya, dia tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembut ya. Mira Iri, Bel, sekejap lagi datang tinggalkan tahu kek tu. Ada ni. Okay, insyaAllah. Tapi sebatang je lah yang bentak ni pun ada juga. Alright, okay, insyaAllah kita berjumpa esok dengan resepi yang baru. Okay, bye-bye. Selamat mencuba. Selamat mencuba. Hingga kita jumpa esok dengan resepi yang lain. Assalamualaikum, bye. Bye.